弟兄姊妹平安，非常高兴能够问候各位从高雄圣光神学院带来的问候。 Saudara-saudari Shalom, sangat bersyukur hari ini saya boleh menyampaikan salam dari Holy Light Theological Seminary dari Kaohsiung, Taiwan. 高雄圣光神学院它是属于巡礼会，巡礼会跟卫理公会是兄弟。 Jadi Holy Light Theological Seminary ini induk yang sama dengan Methodist, jadi mereka adalah saudara. 我们高雄也很近， Dan lokasinya jaraknya dekat dengan Kaohsiung. 所以如果各位有机会到台湾去，欢迎到南部高雄里来。 Jikalau saudara-saudari punya kesempatan untuk mengunjungi Taiwan, kita akan silakan kunjungi Kaohsiung. 我们神学院就在那个高雄火车站旁边，所以如果各位到的时候呢，打个电话给我，我就来接你们。 STT kami itu ada di area dekat rel kereta api di Kaohsiung. Jadi jikalau saudara punya kesempatan untuk mengunjungi, telepon saya akan menyambut saudara. 那今天我们的起印经文就是哥林多后书第9章。 Responsoria kita pagi ini adalah 2 Korintus 9. 那这段圣经我要用一个主题叫做收割的人生来跟各位分享。 Di sini saya akan memberi satu judul hidup yang memberi persembahan. 圣经论到奉献，一共有1043次。 Di Alkitab disebutkan mengenai persembahan itu ada 1043 kali. 比祷告出现了289次，多了3.6倍。 Dibanding dengan kata doa yaitu sejumlah 289 kali itu ada 3,6 lipat lebih 那比 banyak. 爱363次多了2.9倍。 Dan dibanding kata kasih 363 kali itu lebih banyak 2,9 kali lipat. 可见上帝对奉献这件事情非常看重。 Oleh karena itu kita bisa melihat Alkitab itu memandang pemberian persembahan ini begitu penting. 奉献就是给出去，给上帝。 Persembahan artinya memberi kepada Tuhan. 为什么呢？ Kenapa? 因为我们在本性上是自私跟吝啬的， Karena pada dasarnya kita semua manusia itu adalah egois dan pelit. 因此奉献对我们来讲就非常的困难。 Sehingga memberi persembahan itu rasanya berat sekali. 但是上帝挑战我们要奉献， Tapi Tuhan menantang kita untuk memberi. 包括奉献时间、金钱、才干。 Termasuk memberi waktu, diri kita dan talenta kita. 当我们这样做的时候呢，我们就在扩展在地上扩展上帝的国， Saat kita melakukan ini berarti kita sedang memperluas pekerjaan Allah. 而且在我们生命中领受物质、情感跟属灵的祝福。 Dan di dalam hidup kita akan menerima berkat dari secara materi, secara mental, secara rohani. 今天早上我要透过这段经文跟各位分享收割的3个原则。 Saat pagi ini saya akan berbagi mengenai 3 prinsip hukum tuai. 那这3个原则是你的人生希望有丰富的收成，必须要投注的。 Dan prinsip ini perlu Anda investasikan, pertaruhkan di dalam hidup Anda jika engkau ingin menikmati berkat yang berkelimpahan. 就像在美国有乐透，在台湾也有那个乐透，在印尼是什么？ Seperti di Amerika 彩券， ada 类似彩券之类的。 lotre, di Taiwan itu ada undian atau lotre, di Indonesia namanya apa? 如果你买了乐透，你就有一个期待要中乐透，对不对？ Jika Anda membeli lotre, pasti ada satu pengharapan akan menang lotre tersebut, benar bukan? 可是你都没有买乐透，你就想说我要中大奖。 Tapi jika Anda tidak membeli lotre atau undian, tapi berharap akan menang undian besar, 那这个期待是落空的， maka pengharapan ini sebenarnya sia-sia 是不会发生的事。 dan tidak akan terjadi. 但是你买了乐透，就有可能会中奖。 Tapi jika kita membeli lotre atau undian, berarti ada kemungkinan kita akan menang. 如果你从来都不奉献，你说上帝祝福我，祝福我。 Tapi jika kita tidak memberi persembahan, kita selalu bilang Tuhan berkati saya, berkati saya. 那你就是不符合这个收割的原则。 Maka engkau tidak menuruti hukum tabur tuai, bukan?
那到底什么是收割的定律呢？ Apa itu hukum tabur tuai? 在第6节里面这样说：少种的少收，多种的多收。这话是真的。 Di ayat Alkitab disebutkan camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 那第6节我称它为收割的定律。 Yang kedua saya sebut sebagai hukum tabur tuai. 那收割的定律可以应用在你的财务、在你的职场、在你的学业上。 Dan ini bisa kita terapkan di dalam karir kita, usaha kita, dan studi kita. 什么叫做收割的定律呢？收割的人生呢？ Apa itu artinya hukum tuaian dalam hidup kita? 第一个就是我们要先撒种，然后才能够收割。 Yang pertama kita harus menabur dulu, kemudian menuai. 而且你不会说今天撒种，明天就要收割， Dan kita tidak akan berharap hari ini nabur dan besok akan menuai, bukan? 因为种子需要浇灌、需要日晒、需要生长的时间。 Karena sebuah benih dia butuh disiram, butuh cahaya matahari dan butuh waktu untuk bertumbuh. 我们的奉献也是这样， Demikian juga persembahan kita. 你不能够期待今天撒种、今天奉献，明天就收割。 Kita tidak bisa berharap hari ini kita memberi persembahan dan besok kita sudah menerima hasilnya. 它也需要时间，它也需要信心，它也需要感谢。 Dan dia juga butuh waktu, butuh ketaatan, dan butuh ucapan syukur. 但是我们可以确定的一件事情是什么？ Tapi satu hal yang kita pasti, kita yakin. 就好像一颗种子种下去，它会长出一棵树来。 Bahwa sebuah benih kalau ditabur dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon. 你的慷慨奉献也会带来回报。 Dan kemurahan hati kita dalam memberi persembahan juga akan mendapat balasan. 那第二个就是我们收成的远超过我们所种的。 Yang kedua, apa yang kita tabur akan apa yang kita tuai akan lebih banyak dari yang kita tabur. 你种一粒麦子，它就会长出一棵麦树。 Satu butir benih gandum yang kita tanam, kita akan mendapatkan satu pohon gandum. 那这棵麦树啊，就会长出很多的那个籽粒来。 Dan pohon gandum akan menghasilkan lebih banyak bulir gandum, bukan? 你种一颗苹果的种子下去， Satu biji apel kalau kita tanam, 那它就会长出一棵苹果树， maka akan tumbuhlah pohon apel. 而且这个苹果树就会生出成百上千的苹果来。 Dan pohon apel ini akan menghasilkan banyak puluhan ratusan buah apel. 那每一颗苹果里面又有很多的籽粒， Dan setiap apel di dalamnya ada lebih banyak biji lagi. 那奉献也是这个道理。 Demikian juga dengan memberi persembahan. 我们收成的远远超过我们所撒种的。 Apa yang kita akan terima jauh lebih besar dari yang kita berikan. 那第三个收割的定律是什么呢？ Yang ketiga mengenai hukum tuaian ini, 就种跟收是成正比的。 yaitu menabur dan menuai itu berbanding lurus. 你给的多少，跟你领受的祝福多少是有关系的。 Seberapa banyak engkau memberi dan seberapa banyak engkau menerima itu ada hubungannya. 保罗在这里说：“少种的少说，多种的多说。”这话是真的。 Bukankah Paulus berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 可是很多的上帝的儿女，他们希望少少的种，可是要收成很多。 Tapi banyak sekali saudara-saudari Kristen yang berpikir lebih menabur sedikit mungkin dan menuai sebanyak mungkin. 这个不是属灵的真理。 Ini bukan ajaran Alkitab. 保罗说：“少种少收， Paulus berkata menabur sedikit, menuai sedikit. 多种多收。 Menabur banyak, menuai banyak. ”这话是真的。 Camkanlah ini. 真的意思说这是真理呀、 Sehingga ini benar adanya. 比如说这个条件相同，土地的肥沃相同， Kita ibaratkan tanah yang sama dengan pupuk yang sama. 那我撒种在1分地里面， Saya akan menabur di satu tempat, di satu tanah. 那这个翻译的同工撒了3分地的种子， Dan penerjemah akan menabur juga di tanah yang sebagian. 请问他的收成会比我少吗？ Dan lebih sedikit. Kira-kira tuaian mana? Tuaian saya lebih sedikit atau tuaian 我说气候的条件、肥沃土地的条件都一样，那我们
Cuaca dan pupuk dan kondisi tanah semua sama. 当然我种1分地，我当然就比他种3分地少2/3啊，对不对？ Saya hanya menabur 1/3 dan penterjemah menabur 2/3. Tentu saja tuaian saya akan lebih sedikit, bukan? 所以它的收成是我的3倍。 Jadi tuaian saya adalah 3 kali lipat tuaian boksu. 所以农夫把仓房的种子种在地里面， Jadi saat benih ditabur di tanah, 他不会认为那是损失，他给出去那是损失，不是。 petani tidak akan melihat bahwa benih yang ditabur itu adalah satu kerugian. 他是在做一项回报的投资。 Tapi dia sedang melakukan satu investasi yang akan kembali. 同样的，你为上帝的国的施工而奉献， Sama juga saat Anda memberi untuk pekerjaan perluasan kerajaan Allah, 你不是在失去东西耶， Anda tidak sedang kehilangan sesuatu. 你不是在损失你的财物哎， Engkau tidak sedang menderita kerugian materi. 你是在撒种。 Engkau sedang menabur benih. 请问弟兄姐妹，你的种子还放在你的仓库里面吗？ Permisi tanya saudara, apakah benih-benih Anda masih ada di dalam lumbung? 在韩国有所谓的种米， Di Korea ada yang disebut biji padi yang ditanam. 这个种米就是说，它是这个米是用来做种子的。 Jadi biji beras atau padi itu digunakan untuk menanam. 我们福建话叫切啊切啊，你收割完以后，这个切啊坑底的城口来宾。 Kalau dalam bahasa Hokkien adalah padi yang sudah dituai itu sebagian akan disimpan di dalam gudang. 那在任何情况之下，韩国的农夫啊，总是在墙角里面留一袋种米。 Di tradisi di Korea, setiap petani di dalam sudut ruangan gudangnya mereka selalu menyimpan satu karung padi yang akan ditanam. 那即使他肚子非常饿，家里很穷， Sekalipun perut mereka lapar dan mereka miskin, 他就不会去碰那一袋的种米。 mereka tidak akan menyentuh sama sekali benih padi tersebut. 就是把那一个种子的米吃掉。 Kalau mereka makan beras yang ada di dalam kantong tersebut, 那到明年春天撒种的时候啊，农夫一家人就真的绝望了。 maka tahun depan saat musim menabur, mereka akan celaka. 所以失去种米，农夫就失去希望。 Kalau mereka kehilangan padi yang ditanam itu, maka mereka juga kehilangan pengharapan. 我们奉献金钱，就是在撒下信心的种子。 Saat kita memberikan persembahan, itu artinya kita sedang menaburkan benih-benih iman. 各位会不会穷到把作为信心的种子也把它吃掉呢？ Apakah kita segitu miskinnya sampai kita memakan benih-benih iman kita? 各位会不会各位会不会也穷到一个地步，舍不得把信心的种子撒下去呢？ Apakah kita sebegitu miskinnya sampai kita tidak tega untuk menaburkan benih-benih iman ini? 我要跟各位分享第二点，就是我们必须欢欢喜喜的来奉献。 Yang kedua saya mau bagikan adalah kita harus memberi dengan sukacita. 在第7节上半节这样说：个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强。 2 Korintus 9 ayat 7a berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. 现在有一个问题，为什么奉献会作难？ Pertanyaannya, kenapa memberi itu merasa sedih hati? 为什么奉献会勉强？ Kenapa kalau memberi itu rasanya terpaksa? 因为会担心， Karena kita khawatir, 因为会舍不得。 karena kita tidak rela. 在本性上，乐意奉献的观念跟自己保有的观念是互相冲突的。 Secara natur alami, gagasan memberi dan gagasan untuk menyimpan itu saling bertolak 这个 belakang. 意思是说，我赚钱，我希望能够越多越多越好。 Saat saya mendapatkan uang, saya pasti berharap lebih banyak, lebih banyak, lebih 可是 banyak. 如果给出去的话，我给出去我就少了嘛。 Tapi kalau saya memberi berarti kan berkurang. 所以从外面看，好像你给出去是减少，
Jadi kalau dari luar melihat kalau kita memberi itu artinya uang kita berkurang. 那对大部分人来说，把他们的金钱奉献一部分，奉献一个异常，就超过平常的奉献出去的时候， Sehingga bagi sebagian orang kalau memberi melebihi satu batasan wajar, 会引起一个不安的恐惧感。 itu akan menimbulkan satu rasa tidak nyaman. 所以对我们来说，对每一个人来说， Oleh karena itu bagi setiap kita, setiap orang yang ada di sini, 每一个人都有一个门槛要跨越。 setiap kita punya satu batasan yang harus kita lewati. 我们都有一个奉献的门槛要跨越过去。 Setiap kita punya satu batasan yang harus kita lewati. 现在我要见证一下我个人怎么样学习甘心乐意的奉献。 Saya sendiri akan men-sharingkan bagaimana saya belajar untuk memberi dengan sukacita. 在1999年的时候， Tahun 1999, 我的院长在一次职员的祷告会里面这样说： rektor saya berkata dalam satu doa para staf. 请各位为圣光负债150万台币来祷告。 Mari kita semua mengambil bagian berdoa untuk hutang Holy Light Theological Seminary sejumlah 1,5 juta NT. 那如果你有感动，请为这个需要来奉献。 Kalau hati Anda terbeban, ikutlah berbagi di dalam. 那时候我真的很认真祷告，我就祷告。 Saat itu saya sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh. 可是几天之后啊，有一个意念从我的心里涌出来。 Tiba-tiba beberapa hari kemudian ada satu ide muncul dalam hati saya. 你不能只有祷告啊， Kamu tidak hanya berdoa saja. 你有感动要祷告， Kamu terbeban untuk berdoa. 你也有行动啊。 Apakah kamu bertindak? 那我想，这样很合理嘛，对不对？ 这是有感动，也有行动。 Jadi saya pikir masuk akal juga berdoa, terharu dan juga bertindak. 你不能一直祷告，可是上帝感动你，1毛钱都不奉献出来。 Tidak mungkin kita bilang kita terharu, tapi saat diminta untuk memberi 那我就说， uang kita berasa 我 berat. 就说，那我应该奉献多少呢？我在里面这样想，我要奉献多少呢？ Kemudian saya berbicara dengan diri sendiri, berapa yang harus saya berikan? 我就想了一个数字， Saya memikirkan satu angka, 是1万块台币。 yaitu 10.000 NT. 我平常奉献没有奉献那么多啦， Biasanya- 我平常奉献大概是1万块的1/3或1/4这样。 Biasanya saya tidak memberi kolekte itu 10.000, biasanya saya hanya 1/3. 可是那一天就1万块台币要奉献， Tapi saat itu di pikiran saya muncul satu kata, satu angka 10.000. 可是里面有一个感觉， Tapi dalam hati saya rasanya, kayaknya enggak. 我里面开始有点紧张。 Kemudian saya mulai gelisah. 那我奉献3万块台币， Kalau gitu saya persembahkan 30.000 NT. 里面那个感觉说， Dalam hati saya kemudian berontak lagi. 我开始有点不安。 Kemudian saya mulai merasa lebih gelisah. 突然间心中浮起了一个数字， Tiba-tiba dalam hati muncul satu angka. 把你的 seven accounts 的里面的1/3拿出来奉献。 Persembahkan 1/3 dari jumlah uang di rekeningmu. 我听完以后，我愣了一下，1/3耶！ Saya langsung terperanjat, terkejut. 1/3. 那我那时候刚回到圣光工作了1年， Saat itu saya baru kembali ke seminari STT, baru bekerja 1 tahun. 1/3的存款里面的1/3，那我去年不是白干了吗？ Kalau saya menyumbangkan 1/3 tabungan saya, berarti tahun lalu saya bekerja sia-sia saja dong. 哇，心中很不安。 Hati saya merasa sangat gelisah. 那时候啊，我不肯奉献， Saat itu saya tidak rela untuk 心 memberi. 中很挣扎。 Hati saya begitu gelisah. 接下来1个礼拜的灵修生活都不通， Saat teduh selama 1 minggu, setelahnya itu semuanya tidak menarik. 读圣经啊没有亮光。 Saat saya membaca Alkitab tidak ada pencerahan. 那我祷告好像那个皮球啊，打皮球弹到天花板就弹回来了。 Saat saya berdoa seperti saya memantulkan bola ke atas dan akhirnya turun lagi. 那所以后来我就到了那个礼拜结束的时候，我说主啊，我投降。
Kemudian di ibadah minggu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya menyerah. 我就把我的户头，把那 7 account 里面的1/3拿出来奉献。 Kemudian saya mempersembahkan 1/3 dari isi tabungan saya. 当我拿出来奉献的时候，我的心中好像有一条锁链就被砍断了。 Saat saya mempersembahkan uang tersebut, saya merasa ada satu rantai di dalam hati saya yang sudah putus. 有一股喜乐的泉源从我内心涌流出来。 Ada satu sumber yang terus mengeluarkan sukacita di dalam hati saya. 这是我人生这么多年当中第一次意识到，哦，原来金钱可以成为基督徒灵命成长的阻碍。 Ini pertama kalinya dalam hidup saya mendapatkan bahwa uang adalah satu penghalang dalam pertumbuhan rohani manusia. 金钱可以成为基督徒灵命成长的锁链。 Uang bisa menjadi satu rantai yang menghalangi pertumbuhan rohani. 我也第一次明白上帝是主。 Dan saya juga menyadari pertama kali bahwa Allah adalah 那 Allah. 上帝是主是什么意思呢？ Apa itu artinya Allah adalah Tuhan? 包括上帝是我的财务的真正的主人。 Yaitu Allah adalah pemilik uang saya. 金钱在我身上，对不对？我当然是财务的主人。No， 不是这样。 Uang kan milik saya, harusnya saya pemilik uang dong. 如果你称上帝为主， Kalau Anda merasa Tuhan adalah Tuhan Anda, 那上帝这个也包括上帝是你金钱的真正的主人。 itu artinya Tuhan juga pemilik atas uang Anda. 当我们使用金钱的时候，我们都不应该忽略这位主人的意愿。 Saat kita menggunakan uang kita, bukankah kita harus mengikuti, kita tidak boleh menentang akan keinginan si pemilik uang. 上帝希望借着奉献，吸引你走进一条带给你说不尽的喜乐，以及在金钱上得自由的道路。 Tuhan ingin melalui persembahan menarik kita untuk masuk ke dalam satu jalan di mana kita mendapatkan sukacita dan kebebasan dalam materi. 隔了1个月之后， Sebulan kemudian, 那我的院长又说，我们有一个老师啊，他的师母过世了，那他现在欠债欠了不少钱，就是把房子卖掉也不能够负担他的债务。 sebulan kemudian rektor saya kemudian men-sharingkan kembali ada seorang hamba Tuhan di mana istrinya sakit sehingga dia harus berobat dan bahkan dia menggadaikan rumahnya juga tidak sanggup menyelesaikan hutang-hutang tersebut. 那我的院长没有解释为什么会这样， Rektor saya tidak menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. 他说请我们为这个老师祷告， Rektor saya minta kita untuk mendoakan guru ini. 如果你有感动了，也为他奉献。 Kalau Anda terbeban, berilah. 那我就真的很认真祷告， Kemudian saya berdoa dengan 祷 khusyuk. 告以后呢，圣灵又在我里面说，你不能只有祷告， Roh Kudus kemudian terus memberitahu saya lagi bahwa Ini tidak kantong. cukup berdoa. 你有感动也要有行动。 Kalau Anda terpanggil, bertindaklah. 这次我学乖了， Saat ini saya mulai belajar taat. 我就说那主啊，那我要奉献多少呢？ Tuhan, saya harus kasih berapa? 我就一下说3万块台币。 Kemudian saya buka satu harga 30.000. Tidak. 我就有点不安。 Kemudian saya mulai merasakan gelisah yang sama. 主啊，那不然我奉献7万块台币。 Tuhan, kalau tidak saya mempersembahkan 70.000 NT. 里面的声音说，Dalam hati saya juga ada satu penolakan. 忽然间有一个数字从我心里面跳上出来， Tiba-tiba ada satu angka yang muncul. 把你户头的另外1/3拿出来奉献。 Persembahkan 1/3 lagi yang ada di sisa 我 tabunganmu. 就跟上帝 complain 抱怨说，上帝啊，你怎么老是找我呢？ Tuhan, saya kemudian mulai saya mulai komplain bahwa Tuhan kenapa saya terus? 你为什么不找其他老师？还有几个老师嘛，你为什么找我？ Kenapa tidak memanggil guru-guru yang lain? Kenapa saya? 我开始跟上帝 bargain 谈那个条件。 Saya kemudian mulai tawar-menawar dengan Tuhan.
上帝都没有说什么， Tuhan tidak bicara 那我只 apa-apa. 好顺服了。 Ya sudah saya 我就把我户头的另外3分之一拿出来，我交给那个老师。 kemudian saya mengambil sepertiga dari sisa tabungan saya dan saya berikan kepada guru tersebut. 当那个老师拿到这笔钱之后，他知道这个数字的时候，他说他手在发抖。 Saat guru tersebut menerima uang saya dan tahu jumlah yang saya berikan, dan tangannya gemetar. 他说：“陈老师啊，我把我的债务偿还之后呢，我答应每个月按月还你一些钱。” 老师, setelah saya menerima ini dan saya menyelesaikan semua pembayaran, setiap bulan saya akan cicil untuk mengembalikan 我说 kepada no， Anda. 不是，这是上帝为你预备的。 Saya katakan tidak, ini Tuhan siapkan untuk Anda. 我就把这个钱交在那个老师的手中。 Saya berikan uang ini kepada guru tersebut. 当我把钱交在那个老师手中的时候，我就感觉到那个锁链，我生命中的另外一个锁链啊，那个就被砍断。 Kemudian saat saya memberikan tersebut, hati saya ada satu rantai lagi yang terputus. 那因为喜乐就从心中再度涌流出来。 Dan sukacita melimpah meluap keluar. 这是我第2次经历到，金钱有可能成为基督徒灵命成长的锁链。 Dan saya belajar kembali bahwa uang juga bisa menjadi rantai yang mengikat kerohanian orang Kristen. 那现在这里有一句话说，保罗说：“随本心所酌定的要随本心所酌定的奉献。” Dan di ayat yang kita baca itu Paulus mengatakan menurut kerelaan hati memberi. 随本心是什么意思呢？ Apa artinya menurut kerelaan hatinya? 是表示上帝给我们选择权来做决定奉献。 Artinya Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memberi. 虽然保罗在第6节很清楚讲到收割的定律， Sekalipun Paulus di ayat 6 mengatakan hukum tabur tuai. 就是上帝会照奉献的程度，用等比的属灵收获来回报信徒。 Yaitu Tuhan akan membalaskan sesuai jumlah yang diberikan. 可是他并没有勉强哥林多的信徒要奉献多少。 Tapi tidak memaksa jemaat di Korintus untuk memberi dalam jumlah tertentu. 他把奉献的权利、权柄留给上帝的儿女。 Kebebasan memberi dalam jumlah itu semua tergantung kerelaan hati. 问题是我们新约的信徒要如何实践出来呢？ Pertanyaannya kita sebagai jemaat di perjanjian baru, bagaimana kita melanjutkan? 有没有奉献的指导方针？ Apakah ada satu pedoman dalam memberi? 有的，在新约的学者 David Stern 他解释第7节的时候解释得非常好。 Seorang ahli Alkitab Perjanjian Baru David Stern menjelaskan ayat 7 ini dengan begitu baik. 他说新约强调内心的状态以及外在的行动。 Perjanjian Baru menekankan adalah kondisi di dalam dan tindakan di luar. 外在的行动就是我奉献多少。 Jadi bagaimana kita mengaplikasikan berapa yang kita beri. 那内心的状态是我决定要奉献多少。 Kondisi hati yaitu kita menetapkan, memutuskan berapa yang kita akan beri. 可是 David Stern 说，内心的情况不是由自己决定， Tapi David Stern mengatakan kondisi hati itu bukan kita yang tentukan, 而是由上帝来营造。 tapi digerakkan oleh Allah. 那这句话是什么意思呢？ Apa artinya ini? 就是上帝才是我们钱财的真正的主人， Yaitu Tuhanlah pemilik uang kita. 所以上帝在财务上赐福给你。 Sehingga Tuhan memberkati materi kepada Anda. 假设你需要用的是10块钱， Contohnya kita butuh $10. 但是上帝给你的20块， Tuhan berikan 20. 或者上帝给你30块， Atau Tuhan mungkin berikan 30. 为什么？ Kenapa? 超过你需要的。 Itu kan lebih dari apa yang kita perlukan. 上帝为什么给你超过你所需要的？ Kenapa Tuhan memberikan melebihi yang kita perlukan? 就是要你托管， Karena Tuhan mau titipkan. 你帮上帝来管理。 Engkau
mewakili Tuhan untuk menyimpan uang ini. 所以你帮上帝来管理。 Jadi kita membantu Tuhan untuk mengelola, menyimpan. 所以谁是真正的主人？ Sehingga siapa pemilik yang sesungguhnya? 上帝是主人， Tuhan 那我们 pemilik. 是钱财的管家。 Dan kita adalah pengatur. 所以你使用金钱的时候，你要不要问问后面的老板？ Sehingga saat kita menggunakan uang tersebut, bukankah kita harus bertanya, minta izin dulu kepada sang pemilik uang? 就好像我奉献的时候，我说主啊，那我要奉献多少？你要这样问嘛？ Seperti pada saat saya mau memberi persembahan, saya bertanya dulu, Tuhan saya harus kasih 那我 berikan 说奉 berapa? 献1万块，上帝说 no。 Saya katakan 10.000, Tuhan bilang 那我 tidak. 奉献3万块，上帝也说 no。 Kalau gitu 30.000, Tuhan bilang tidak. 因为那个储蓄里面的钱不是我的，是上帝的，是上帝托我管理。 Karena uang yang ada di dalam rekening itu bukan milik saya, tapi punya Tuhan. Saya hanya untuk bantu 最 titik. 后上帝说你要把那个7 account 1/3拿出来奉献。 Sehingga saat Tuhan katakan engkau harus mengeluarkan 1/3 dari isi rekening 那 tersebut. 因为他是主人了，你要不要听他？ Karena Tuhan adalah pemilik, bukankah kita harus mendengar? 你要不要听他？ Apakah kita harus mendengarkan 如果你不 Tuhan? 听他，他就不是你的主了，是你自己变主了。 Kalau kita tidak menurut, berarti Tuhan bukan pemilik, bukan bos kita, tapi kitalah pemiliknya. 换句话说，我们的角色就是上帝基金会的执行长。 Dan kita sebetulnya adalah kita adalah CEO dari yayasan milik Tuhan. 这个基金会不是你的， Yayasan ini bukan milik Anda. 基金会里面的基金也不是你的。 Dan uang di dalam yayasan ini juga bukan milik kita. 那你要怎么运用这些钱财呢？ Bagaimana kita menggunakan dana di dalamnya? 就是让上帝得荣耀。 Yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. 上帝给你超过你所需要的， Tuhan memberikan lebih dari yang kita perlukan. 就是要你托管。 Karena Tuhan titipkan pada kita. 那既然是要你托管， Kalau Tuhan mau titipkan kepada kita, 你这个执行长在运用基金的时候，应不应该问一问那背后的董事会董事长？ kita sebagai CEO atau pengelolanya, bukankah saat kita mau menggunakan uang tersebut kita harus bertanya kepada rapat direksi dulu? 第三个，我要跟各位分享的， Yang ketiga yang saya mau bagikan, 就上帝必定丰富的回报我们。 Tuhan akan membalas dengan melimpah. 在第8节到第11节里面呢，有这样记载： Di ayat 8 sampai 11 dikatakan demikian. 上帝能够将各样的恩惠多多的加给你们， Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, 使你们凡事常常充足， supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu 能够多行善事， dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 如经上所记， Seperti ada tertulis, 他施舍钱财，周济贫穷， ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. 他的仁义存到永远。 Kebenarannya tetap untuk selamanya. 那赐种给撒种的，赐粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子。 Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 又将增添你们仁义的果子， Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 叫你们凡事富足， Dan kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan 可以 hati. 多多的施舍。 Dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. 就借着我们使感谢归于上帝。 Dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. 那这段经文的重点讲到昌盛的法则。 Di inti dari ayat ini adalah hidup yang melimpah, hukum kelimpahan. 怎么说呢？ Apa maksudnya? 因为这段经文告诉我们，如果我们多多的施舍，那上帝会供应我们所需要的。 Karena di sini dikatakan kalau kita memberi dengan bermurah hati, maka Tuhan akan mencukupkan semuanya yang kita perlukan. 第8节对那些甘心乐意奉献的人是一个极大的应许。 Dan di ayat 8 disebutkan buat mereka yang memberi dengan sukacita itu berkenan di 在 hadapan 这里 Tuhan. 说，上帝能够将各样的恩惠多多的加给你们。 Dan di situ dikatakan Tuhan akan memberi berkelebihan di dalam berbagai kebajikan.
使你们凡事常常充足，能多行各样善事。 Sehingga kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan bisa melakukan lebih banyak 所以你 kebajikan. 给出去不是减少， Saat engkau memberi bukan berarti berkurang. 你给出去啊，是投资在上帝的国里面。 Saat Anda memberi berarti Anda sedang berinvestasi dalam kerajaan Allah. 你给出去，好像你把种子种在地里面， Saat Anda memberi berarti Anda sedang menabur benih di 它 tanah. 时间到，它就会开始有收成。 Pada saat waktunya tiba, maka hasilnya akan kita dapatkan. 在8节到11节里面有几个词汇要特别留意。 Di ayat 8 sampai 11 ada beberapa istilah yang kita harus perhatikan. 他说各样的， Segala 各样， segala kasih karunia, 那多多的， berkecukupan dalam segala sesuatu, 凡事常常， berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, 能够多行， dan kita bisa melakukan lebih banyak, 增添给你， bertambah-tambah, 凡事富足， melipat ganda dan berkecukupan, 可以多多的施舍。 dan sehingga bisa memberi lebih banyak lagi. 保罗用这些形容词啊，都是用最高级的形容词。 Dan Paulus menggunakan kata-kata yang terus bertambah tinggi atau kata-kata superlatif. 他用最高级的形容词来形容上帝给的是超过你所求所想的。 Kata-kata yang terus naik superlatif ini itu membuat kita bahwa berkat Tuhan akan semakin naik dan semakin naik. 我要再做一个见证，上帝如何听我的祷告。当我在做圣光神学院院长的时候，2000年我做圣光神学院院长的时候， Saya akan berbagi kisah saya di tahun 2000 saat saya diangkat menjadi rektor seminari. 那时候圣光大概负债700多万台币， Saat itu Holy Light Theological Seminary punya hutang defisit sebesar 7 juta 那 NT. 学生人数不到80个人， Saat itu murid kurang dari 80那大 orang. 概50%是bachelor， 就是 BD， 神学士， Oh, jadi 大学的学位。 50% di antara adalah mahasiswa-mahasiswa STT. 另外50%是 master program。 50 di antaranya adalah untuk S2. 那我压力很大， Beban saya rasanya berat sekali. 我为什么压力很大呢？ Kenapa saya merasa sangat berat? 因为我就想说，这个董事会一定找错人了。 Karena saya pikir, wah komisaris direktur pasti mencari orang yang salah. 我刚从那个美国 Asbury 神学院毕业，拿到 PhD， 回到圣光神学院来。 Saat itu saya baru lulus dari sekolah Asbury di Amerika dan diundang untuk kembali ke Holy Light. 那我刚刚教书2年， Dan saya baru mengajar 2 tahun. 那现在董事会提名我做院长，2000年。 Dan saya diusulkan untuk menjadi rektor di tahun 2000. 我除了我的母会，我认识牧师之外，那其他的教会我都一看都不知道。 Selain gereja awal saya kenal gembalanya, gereja lain saya tidak kenal. 所以我没有人脉。 Saya tidak punya relasi. 那第二个，我也不认识一些事业家、企业家。 Yang kedua, saya juga tidak mengenal pengusaha atau orang-orang hebat. 所以我也没有钱脉。 Saya juga tidak punya relasi dalam bentuk donatur. 那我没有人脉，也没有钱脉，那惨了！你要做院长， Saya tidak punya relasi kenal orang yang penting atau yang relasi yang berhubungan dengan donatur, tapi saya diminta menjadi seorang rektor. 可是圣光神学院的募款的责任是落在院长身上。 Tapi sumber pendanaan, penanggung jawab dari keuangan di Holy Light itu jatuh di pundak rektor. 所以我压力真的很大。 Sehingga beban saya rasanya berat besar sekali. 那我就开始祷告， Saya kemudian mulai berdoa. 我说上帝啊，你帮助我用更多时间来亲近你。 Tuhan berikan saya lebih banyak waktu untuk dekat kepada Engkau. 我这样祷告，上帝很喜欢啊。 Saya doa begini Tuhan pasti senang, bukan? 所以在那个礼拜当中，有一天我就睡觉睡到凌晨3点钟，醒过来。 Sehingga saat itu minggu itu saya tidur sampai terbangun di jam 3 pagi. 哦，凌晨3点钟要做什么呢？ Pukul 3 pagi saya harus ngapain? 心中有一个感动，要祷告。 Hati saya tergerak untuk berdoa.
可是我从来没有在凌晨3点钟起来祷告， Tapi saya tidak pernah bangun jam 3 dan berdoa. 所以心里愿意，但是肉体软弱了。 Sehingga hati saya mau walaupun ingin berdoa tapi badan saya 所 rasanya 以我就 lemah sekali. 跪下来祷告。 Sehingga saya mulai berlutut dan berdoa. 那我的师母在旁边， Semu saya juga di samping 我就 saya. 不敢打扰她， Saya tidak berani 我就跪在旁边 mengganggunya. 祷告，祷告，祷告，祷告了几分钟之后就睡着了。 Kemudian saya doa, tidak terasa beberapa menit saya tertidur. 一醒过来以后，哎呦，已经过了15分钟， Saya kemudian terbangun dengan kaget dan wah sudah 15 menit berlalu. 再次祷告，祷告，祷告几分钟又睡着了。 Kemudian saya berdoa lagi dan beberapa menit kemudian saya tertidur lagi. 所以第一天我是祷告打瞌睡，祷告睡着，是这样经过的。 Jadi hari pertama saya berdoa, saya selalu berdoa kemudian tertidur. 可是第二天也是凌晨3点钟起床， Hari kedua saya juga terbangun di pukul 3 pagi. 那我也是祷告就睡觉，祷告睡着，祷告睡着，这样经过第二天。 Dan saya melewati juga dengan berusaha berdoa tapi kemudian tertidur. 哎呀，没想到1个礼拜我都是凌晨3点钟准时起床。 Dan tidak terasa seminggu tersebut saya selalu bangun pada pukul 3 pagi. 我知道这不是出于我， Saya tahu ini bukan 是 saya. 圣灵提醒我早上起来祷告。 Tapi Roh Kudus yang terus memanggil saya untuk bangun pukul 3 untuk 所以 berdoa. 有3个月的时间，我每天早上起来祷告3个小时。 Kemudian saya akhirnya punya 3 bulan untuk sungguh-sungguh berdoa setiap pagi selama 3 jam. 哎，3个月之后，神迹发生了，神迹 miracle。 Tidak ada hal ajaib yang terjadi. 哎，那天我突然想到说，我今天应该打电话给高雄某一个教会的牧师。 Tiba-tiba saat itu saya teringat, oh saya harus menelepon salah satu hamba Tuhan di satu gereja. 跟他分享一下圣光的需要。 Saya mau berbagi, mau sharing akan beban kebutuhan dari Holy Light Theological Seminary ini. 各位，你不能随便打电话给牧师哦，讲钱的事哦。 Saudara-saudari jangan asal telepon boksu atau hamba Tuhan hanya untuk ngomongin soal 我 uang. 是里面有很清楚的圣灵的感动，所以我打电话过去。 Saya sungguh karena mendapatkan arahan Roh Kudus sehingga saya 因 menelpon. 为我已经每天用3个小时祷告，祷告了3个月，所以我里面非常 sensitive， 我对圣灵的感动非常清楚。 Karena saya terus berdoa mulai pukul 3 pagi selama 3 jam dalam 3 bulan sehingga hati saya menjadi sangat peka. 哎，这个那个牧师啊就同意了，同意我去他们教会做圣光主日 Holy Night， Holy Night， Holy Night Sunday。 Dan hamba Tuhan ini setuju saya untuk berbagi renungan di dalam ibadah minggu. 就是我去讲道，然后他们弟兄姐妹就为圣光来奉献。 Jadi topiknya adalah saya berbicara menyampaikan khotbah di sana, kemudian semua persembahan untuk kebutuhan 那 Holy 隔了1 Light. 个礼拜之后，我又打电话给另外一个牧师。 Minggu kemudian saya menelpon hamba Tuhan yang lain. 那这2个牧师啊，都 open 他的教会，让我去做圣光主日。 Dan kedua hamba Tuhan ini mereka sangat terbuka dan menyambut, mereka mau mengambil bagian dalam pelayanan untuk Holy Light Theological 很奇 Seminary. 妙，我在2000年7月1号接任院长。2000年的year 2000。 Jadi saya menjabat rektor itu di tahun 2000 bulan 1 Juli 2000. 7、8、9、10 4个月， Bulan 7, 8, 9, 10, 4 bulan. 700多万的债务全部都清偿了，都 clear 掉了。 Defisit sejumlah 7 juta akhirnya terbayarkan lunas. 结果我们在12月开董事会的董事长说：“哎，我们圣光去年啊，这个每一年都是负债，唯独今年有点的 surplus。” Saat dalam rapat direksi, rapat pengurus dikatakan, setiap tahun kita selalu defisit, hanya tahun ini 我 kita 心中 lunas. 我心中很高兴，飘飘然就把荣耀归给上帝。 Hati saya begitu gembira, melambung dan saya katakan puji Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. 因为不是我会募款，是上帝抓着我的手，然后去做这些事，做那个事。 Karena bukan saya yang melunasi defisit itu, tapi Tuhan memakai tangan saya untuk melakukan ini dan itu. 所以10月份的时候，所有的债务全部都清偿了。 Sehingga pada bulan ke-10 semua defisit hutang sudah terbayar 那 lunas. 11月份呢、有2万块台币的结余 surplus。 Jadi ada di bulan 11 ada
surplus 20.000 NT. 那12月份呢，有10万块台币的结余。 Dan di bulan 12 ada surplus 40.000 NT. 所以董事长说，我过去担任董事跟董事长加起来有30年，每一年都负债。 Jadi direktur mengatakan selama saya melakukan 30 tahun tidak ada yang berhasil untuk menyelesaikan hutang ini. 唯独今年有点 surplus。 Hanya tahun ini ada surplus dalam 那我真的 laporan 把荣 keuangan. 耀归给上帝。 Saya katakan kemuliaan sungguh bagi nama 我 Tuhan. 很想再做一个见证，但是时间来不及了。 Saya sebetulnya ingin sharing satu hal lagi, tapi karena kendala waktu tidak bisa. 我们东南亚华人有一个企家陈家根丹嘎基。 Jadi di Asia Tenggara ada seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Kaki. 他说了一句话，他说：“金钱像肥料，撒出去才有用。” Dia katakan uang itu seperti pupuk, harus disebar baru berguna. 各位，你会把那个肥料藏在仓库里面吗？ Saudara-saudari, apakah engkau akan menyimpan erat-erat pupuk di dalam gudang? 如果你藏在仓库里面，对那个种田的、对那农作物有什么用呢？没有用。 Kalau Anda menyimpan pupuk itu di dalam gudang, apa gunanya buat 你要撒出 tanah? 去，才对那个农作物有用。 Tapi engkau harus menebarkan supaya itu berguna bagi tanah dan tanaman. 我们投资在上帝的国度里面是稳赚不赔的。 Saat kita berinvestasi dalam kerajaan Allah, itu pasti untung. 为什么呢？ Kenapa? 因为经营的人是三位一体的上帝。 Karena pengelolanya adalah Allah Tritunggal. 虽然我是院长， Sekalipun saya seorang rektor, 我在料理神学院的事情， saya mengelola STT. 但是真正经营的是三位一体的上帝。 Tapi yang sungguh mengatur, memegang kendali adalah Allah 所以我花时 Tritunggal. 间祷告， Jadi saya berdoa, 我请教他， saya memohon, 告诉我经营的策略， memohon hikmat kepada Tuhan bagaimana saya bisa mengelola dengan baik. 那我们就可以得到上帝的引导。 Sehingga kita mendapat pimpinan. 那时候神学生大概从80个人， Saat itu mahasiswa itu ada 80 orang, 后来就到100个人， menjadi 100 orang, 或者叫120个人， 120 orang, 或者到150个人， 150 orang, 或者到200个人， menjadi 200 orang. 最多曾经到260个人。 Dan paling tinggi sampai 260 orang. 其实我是常常跟上帝祷告说：“上帝啊，请你赐给我经营的策略。 Saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya hikmat untuk bagaimana saya bisa mengelola dengan baik. 你帮助我怎么样经营在这个困难中的神学院。 Bagaimana saya bisa melakukan tugas saya dengan baik dalam STT yang rumit ini. ”各位，今天我跟各位分享这个收割的原则。 Saudara-saudari, saat ini saya berbagi mengenai hukum tuai. 我盼望你的人生成为收割的人生。 Saya berharap hidup Anda adalah hidup yang penuh tuaian. 我们一起祷告， Mari kita berdoa. 天父上帝，我们感谢你， Allah Bapa, kami berdoa, kami bersyukur. 在人是不能，但在你凡事都能。 Dalam manusia itu tidak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. 我们只管抓住你的话语的应许， Biarlah kami memegang erat janji Tuhan 信靠你， dan percaya. 因为你是使无变有的上帝， Karena Tuhan adalah membuat dari yang tidak ada menjadi ada. 也是使死人复活的上帝。 Tuhan membangkitkan orang mati. 求你也做奇妙的事情在我们的人身上， Karena Tuhan membuat banyak keajaiban dalam hidup kami. 但求主帮助我们可以成为一个收割、懂得收割的原则的人。 Kiranya Tuhan mengajar kami boleh menjadi orang-orang yang bisa menabur dan 我们 menuai. 先撒种才收割， Dan kita menabur dan kita menuai. 我们的收成远远超过我们所撒种的。 Karena apa yang kita tuai itulah jauh lebih banyak dari apa yang kita 我们 tabur. 种的越多，收的也就越多。 Jika kami menabur banyak, maka kita akan menuai 求你给 lebih 我们 banyak. 信心来相信你的话， Ya, Tuhan berikan kami iman untuk kami percaya. 勇敢的来奉献给上帝。 Dan dengan berani kami memberi kepada Tuhan. 这样感谢祷告是奉耶稣的圣名。 Demikian kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin.